Tahukah anda buku yang paling banyak terjual ialah kitab Bible? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Saya, Aida Raihana, akan menjadi hos podcast anda pada segmen kali ini. Bila kita sebut pasal Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai PBAKL, ingatan kita bukan sahaja pada bau buku baru tapi juga pada memori zaman kanak-kanak dan remaja kita. Zaman kita selak majalah lawak, komik aksi dan novel grafik yang lukisannya sampai sekarang melekat dalam kepala. Di PBAKL, karya-karya inilah yang merapatkan jurang antara pembaca dan penciptanya. Hari ini, podcast TV Azek at PBAKL bawakan kepada anda semua seorang kartunis legenda zaman 90-an. Bersama saya, Encik Ibrahim Anun atau lebih mesra dikenali sebagai Ujang. Apa khabar Pak Cik? Hai, Assalamualaikum. Baiklah, soalan saya, pada pandangan Pak Cik, bagaimanakah perubahan peminat komik dan kartun dari dulu hingga sekarang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perubahan komik ni daripada tahun 90-an, saya bermula pada tahun 82 dengan majalah Giri dia. Jadi dia perubahan dia tu sangat ketara sebab zaman kita menggunakan analog. Analog ni maknanya setiap kerja-kerja yang kita buat tu semua menggunakan tangan. Faham? Macam daripada proses melukis, kemudian buat layout, proses nak pergi hantar ke kilang cetak, semua menggunakan analog. Manual. Jadi artwork yang kita hantar ke printer tu untuk Tebal satu majalah lah. tu banyak. Tebal. Compile banyak ni. Untuk satu majalah yang sebanyak 104 muka macam tu. Tapi bila zaman tu berubah, dia masuk zaman semi komputer. Tahun 90-an daripada analog nak pergi kepada komputer. Saya lalu proses tu, dia meringankan sikit proses beban kita tadi. Faham? Sebab kita dah boleh buat artwork tu dalam floppy disk, dalam disket. Dia dah berubah dah cara kita menghasilkan karya tu. Dan kita hantar ke printer pun dah tak ada lagi banyak macam tu dah. Dia dah sikit dah. Kemudian kita masuk ke zaman fully digital. Masuk tahun 2000 ke atas tu kita dah mula start digital. Maknanya setiap artwork tu dah tak ada lagi hantar artwork yang physical. Kita dah hantar soft copy. Faham? Hantar satu thumb drive kita kan. Kita dah boleh hantar semua majalah ni untuk diproses ke printing dan keluar majalah. Kemudian dari segi market dia, jualan dia pun tahun 90-an tu adalah zaman kemuncak dia. Zaman gemilang lah kiranya. Zaman gemilang. Wah. Sebab kita boleh jual majalah masa tu 386,000, menghampiri 400,000 setiap bulan. Wow. Jadi majalah masa tu Pakcik buat majalah Ujang. Jadi kita beat gila-gila dalam tempoh 5 bulan. 5 bulan mula gila-gila market leader. Dia jual 300,000. Kemudian tempoh 5 bulan tu kita dah beat gila-gila. Kita pergi 386,000. Dan itu bertahan selama 3 tahun 4 tahun macam tu. Lama juga. Lama 3 tahun 4 tahun. Kemudian bila start masuk handphone, digital, tab, ada internet apa semua, dia start meredum. Faham. Dia dah tak jadi fenomena lagi. Sebab orang dah beralih kepada digital. Betul. Komik orang dah tengok e-komik, tengok komik online, tengok apa. Jadi bahan-bahan fizikal untuk kita jual dalam open market ni, market terbuka ni, dah orang kata sangat kritikal. Faham. Pakcik pernah try buat satu majalah, cetak 20,000, masuk ke pasaran 3 lori balik. Tak laku. Tak boleh jual. Tak boleh jual lagi. Jadi kita terpaksa berubah daripada fizikal kepada digital. Jadi sekarang ni zaman digital. Komik masih ada dan masih rancak. Pengkarya-pengkarya kita pun banyak berkarya, malah lebih luas lagi. Dulu kita buat dekat Malaysia je. Sekarang dia dah buat all over the world. Masya Allah. Dia pergi negara. Dan youngsters Gen Z ni, generasi baru ni, dia orang start je sekolah dah start digital. Jadi dia orang punya pendedahan tu lebih luas dan knowledge dia orang lebih apa daripada kita lah. Macam saya tahun 80-an 90 zaman millennial tu, kita punya info ni limited. Kita banyak membaca buku untuk reference. Tapi sekarang ni dia orang dah berinteraksi dengan pelukis-pelukis daripada luar negara. Rakan-rakan lukis dia dalam DeviantArt, dalam apa semua ni dah lebih, orang kata, banyak reference. Dan dia orang dah terbuka kepada pelbagai genre. Bukan kartun yang biasa kita buat lagi. Betul. Dia dah pergi anime, dia dah macam-macam dah.
varieties. Jadi kita boleh katakan perubahan tu ada 3 peringkat. Daripada zaman saya bermula, industri komik nak mula bertapak. Kemudian zaman gemilang dia tahun 90-an. Kemudian tahun 2000 kata tu zaman peralihan. Dia bukan berudum, dia beralih platform. Faham. Dia bertukar kepada digital pula. Panjang tu kan. Habis dah, sekian, terima kasih. Maksudnya sekarang ni sebenarnya market tu still ada, tapi mereka lebih prefer online punya berbanding yang fizikal. Ya. Dan kita pula ada banyak apps yang kita boleh gunakan untuk melukis. Dulu kan kita lukis pakai manual, Betul. analog. Sekarang dia dah guna Autodesk, dia guna Photoshop. Macam-macam apps ada. Tambah-tambah dengan adanya AI lagi. Itulah. Jadi kebanyakan pelukis yang ada sekarang ni sebenarnya dia orang sangat beruntung sebab dia orang boleh publish sendiri komik dia. Dulu kita perlukan publisher. Ada penerbit, kita berkarya, hantar kat penerbit, penerbit ni yang akan marketkan, pasarkan karya. Sekarang tak. Dia orang lukis, dia orang sendiri berprint, dia orang sendiri boleh jual digital atau platform digital. Dia orang sendiri boleh buat bahan fizikal, terbit secara indie. So maknanya komik tu bukan dia merudum dari segi jual lagi. Bukan lagi kita ambil secara surface dia. Nampak seolah-olah komik tu dah hilang, dah makin teruk. Sebenarnya tak. Dia berubah platform. Faham. Berubah platform dengan market yang lebih luas. Dan dia orang punya jualan bukan lagi sale dia bukan ringgit Malaysia lagi dah. Dia dah pakai USD dah. Wah. Banyak pelukis-pelukis muda kita ni, dia punya transaction tu dah USD dah. Itu yang saya pula kena belajar balik kan dia. Jadi sebenarnya digital ni sangat membantu lah, sebab kita dah tak perlu nak cari publisher lah apa semua. Kita dah macam boleh self-publish, dan media sosial sebenarnya sangat membantu kan? Ya. Sebab dulu pakcik buat analog. Bila habis zaman analog, lama break lah. Break lama sebab ada kes mahkamah apa semua pasal IP, intellectual property. Kemudian bila pakcik balik dalam industri buku ni, kita tengok proses tu dah lain. Dah lukis tu dah digital. Jadi pakcik kena belajar balik lah. Belajar lukis digital, guna Autodesk, guna apps yang ada, guna AI yang ada sekarang ni. Dan rupa-rupanya benda tu lebih mudah. Sebab kita tak perlu lagi layout artis. Faham. Kita tak perlu grafik artis. Tak perlu lagi supervisor nak pergi hantar awak dekat printing. Kita boleh email je. Boleh share. Boleh pakai meeting pun dah pakai Zoom. So kita boleh buat daripada rumah. Duduk rumah, kita boleh publish karya kita. Mudah. Faham. So sangat mudah lah pada zaman sekarang kan. Melampau-lampau sangatnya. Soalan kedua saya, bagaimana Pakcik berjaya bangkit semula dalam bidang kartunis setelah pernah diisytihar Muflis? Okey, masalah yang pakcik hadap tu pada tahun 97, 98, 99. Masalah IP, intellectual property. Jadi pakcik lawan dekat mahkamah. Tahun 2000 tu bankrupt, Muflis. Sebab semua karya tu telah didaftarkan. Jadi bila dah didaftarkan, pakcik tak boleh berkarya dalam platform printed item. Bahan-bahan bercetak. Buat je majalah kena saman, buat kad raya kena saman. Jadi banyak gangguan untuk berkarya dia. Jadi pakcik tukar bidang daripada publishing pergi kepada agrotourism. Agrotourism ni pergi ke Tasik Kenyir buat fishing package. Bawa orang pergi memancing, pergi masuk hutan, berkemah, outdoor activities. So benda ni berkaitan dengan tourism. Faham. Pelancongan. Yeah. Jadi bila pakcik bina dekat Tasik Kenyir ni, ada penglibatan daripada state Terengganu, penglibatan daripada tourism Terengganu. Kemudian sampailah kita pergi ke international. Maknanya tournament fishing ni tadi, daripada dalam Terengganu saja, dia dah pergi ke 8 negara luar. Dia dah melibatkan US, Filipina, Thailand, semua 8 negara luar, international dah. Dan pakcik gunakan kartun tu tadi untuk buat dia punya hadiah, t-shirt, banners, flyers. Jadi semua bahan-bahan yang bercetak yang kita guna bukan lagi bentuk publishing untuk dijual. Kita jadikan benda tu jenama untuk pengiklanan. Faham. Jadi kartun tu ada. Sentiasa ada kartun tu. Dulu orang tengok kartun dekat buka majalah, ada kartun dalam majalah. Kan? Sekarang tak ada dalam majalah lagi. Sebab tak boleh, sebab terhalang dengan IP ni tadi. Jadi pergi buat dalam jenama. Jadi produk. Jadi daripada situ
publishing tu dah kira macam pakcik dah makin slow down. Tapi dalam agrotourism ni pakcik dah bina platform dekat situ. Daripada situlah pakcik naik dan gunakan modal daripada situ tadi untuk kembali balik kepada publishing. Tahun ni ada kat Pesta Buku Antarabangsa balik keluar new produk. Jadi maksudnya walaupun dia lari bidang daripada publishing, dia lari sikit ke tourism, tapi kartun tu still Tetap jadi ada. personal branding pakcik. Tetap ada karakter tu. Sebab kalau kita pergi dekat Maipo, katalah kita ada satu karakter kartun. Kita nak daftar kartun dekat Maipo. Bila kita nak daftar, dia ada banyak kelas. Faham? Sampai 30 kelas lebih. Dia ada fabric, ada digital, ada printed item, merchandise, macam-macam. So setiap satu kelas tu kita kena bayar. 900 macam tu untuk bayar satu. Jadi apa pakcik buat sekarang? Semua karakter yang pakcik buat baru, pakcik pergi daftarkan. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Jangan kena lagi macam dulu. Belajarlah dari kesilapan dah maksudnya. Baiklah, kita akhir sekali lagi soalannya. Apa harapan pakcik untuk industri kartun dan budaya membaca di Malaysia melalui macam acara seperti inilah, PBAKL? PBKL ni ibarat macam hari raya kita lah. Untuk pengkarya, penulis buku, penerbit, pelukis. So tradisi ni perlu diteruskan untuk orang nak tengok bahan-bahan fizikal ni. Digital ni dia ada banyak info, tapi dia tak ada satu kepuasan kita seperti membaca buku. Kita nak pegang, nak selak, nak bau kertas. Nak bau kertas. Nak bau kertas tu kemudian lipat tanda besok sambung kan. So dia ada sentimental value dia dekat situ. Dan Pesta Buku ni satu platform yang terbaik sebenarnya untuk kita kembangkan lagi industri ni. Faham. Wah, banyak sebenarnya. Dia cerita dia macam perjalanan tu sebenarnya tak mudah kan? Banyak. Sebab pakcik 40 tahun, 45 tahun. Wah. 45 years. Masya Allah. Faham. Terima kasih pakcik. Dengan itu berakhirlah segmen podcast kita untuk episod kali ini. Senarai buku kita dah ada, bajet pun dah kira. Sekarang kita tinggal nak redah je PBAKL 2026 ni. Yang dah ada checklist buku tu, moga-moga anda dapat jumpa semua naskah yang dicari. Dan jangan lupa untuk singgah ke Reroy Pakcik Ujang. Dekat tingkat 3. Dekat tingkat 3 ya. Baiklah. Happy book hunting semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.